فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. 10 ayat terakhir. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه Al-Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala akan salat seorang itu yang dalam keadaan berhadas
Apabila dia berhadas, Allah tidak akan terima sembahyangnya sehingga dia mengambil wuduk kembali. Maknanya wuduk ini memainkan peranan sangat penting apabila seorang itu berhadas. Dan hadas ini ada dua. Satu, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Satu hadas dia panggil hadas yang dimaafkan. Satu hadas yang tidak dimaafkan. Nanti kita akan bicara. Itu sebagai mukaddimah pagi ini. Dan mari kita sambung balik pelajaran kita, insyaAllah. Dah sampai ke mana? Mudah-mudahan pagi ini dapat kita suntikkan kembali dan bukakan kembali mindar kita, suburkan kembali hati kita dan roh kita, agar hari ini adalah hari yang lebih baik dari semalam dalam melaksanakan ibadah dan dalam jalani hidup dunia sementara ini dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Baik, dah sampai ke mana? Muka surat kat mana dah? Baik. Sudah sampai ke adapun malaikat tidaklah dijadikan demikian, malah tidak serupa dengan roh manusia. Situ. Ha? 126. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang itu sudah sempurna dan matang akalnya. Apabila seorang itu sudah sempurna dan apabila seorang itu sudah matang akalnya. Macam mana nak sempurna? Nak sempurna dan nak matang akal itu apabila kita telah pun benar-benar menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba makhluk. Sebab makhluk ni tak ada apa pun yang dia miliki dan kuasai. Semuanya kepunyaan Allah. Termasuklah cetusan peperangan yang sedang berlaku 3 penjuru pada hari ini. Iran, Iraq dan Amerika. Walaupun mereka mengaku hebat dengan menggunakan radar dan dengan berada di depan komputer saja, boleh mereka tujukan ke arah mana pun, tapi Allah boleh musnahkan radar dan boleh pusing balik radar ke negara mereka balik semula. Walaupun perlu berpandu dihantarkan ke negara orang, Allah pusing radar, dia boleh pusing balik. Sebab Allah Maha Kuasa. Tak perlu kita bimbang dan khawatir sedikit pun. Dan ingat, walaupun mereka berperang sampai juga ke negara kita dan boleh jatuh, sebiji pun cukuplah. Sebab itulah kita kena mohon kepada Allah supaya Allah palingkan peluru sesat dan sebagainya, jangan sampai terkena ke dalam negara kita. Dan biar yang punya akara itu pusing Allah balik, pusing balik radarnya kembali kepada negara dia balik. Sebab itulah nak mematangkan ini
kita kena kenal pasti asal usul kita. Kalau tak kenal asal usul, macam mana kita nak matang dan macam mana akal kita nak sempurna. Ramai orang jadi gila, dan ramai orang dalam keadaan gila dalam keadaan tak sedar. Sebab mengaku dia punya, padahal tak ada sedikit pun yang dia punya, melainkan semuanya adalah Allah yang mempunyai. Bila kenal diri, pastilah kita akan kenal Allah, dan situlah datangnya kematangan dan kesempurnaan. Bila tak kenal diri, maka tak sempurna dan tidak matang. Sebab kita tak tahu asal usul. Asal usul otak kita, asal usul sendi kita, asal usul tulang belakang kita, asal usul hati, jantung kita, semua sekali. Bila kita kenal asal usul, barulah kita akan matang dan kita akan sempurna akal kita. Sebab itulah dalam tubuh badan kita pun ada tulang yang paling berfungsi sekali. Tulang itu adalah tulang belakang. Sebab itulah kita tengok hari ni kat mana-mana pun ramai orang pakai baju putih pergi tidur atas tilam itu. Walaupun berbagai-bagai nama yang diberikan, semuanya adalah dalam pemulihan untuk pembetulan kembali struktur tulang belakang. Saya jam ke apa ke, jangan kita jadi jam sudah. Baik. Oleh demikian, dalam kita nak mematangkan ini tak dapat tidak. Mesti kena kenal diri, kenal asal usul. Maka tak ubahlah ia seperti pokok kayu yang sudah matang, yang ada kebolehan untuk mengeluarkan buah, tetapi memerlukan ia kepada air penjerusannya. Ya, kalau air tak ada pun masalah. Begitu juga jaga kebersihannya, jaga dari serangan-serangan penyakit luar, dan pengawasan sepenuhnya. Begitu juga dengan akal kita, hati dan roh kita, yang akan menyerang kitanya dalam diri kita sendiri. Nafsu, dari luar iblis dan syaitan, kawan teman, harta benda dunia. Ini merupakan serangan dari luar yang menyebabkan kita hilang kawalan. Jangan kata yang lain, bagi telefon canggih pun, dapat telefon canggih, Masya Allah, ramai dah lupa diri, lupa daratan. Banyak habis masa dengan handphone saja. Banyak yang telah pun mati kerana handphone. Banyak yang telah membunuh orang kerana handphone. Ya, akibat handphone saja ramai telah melakukan dosa jariah, dan ramai juga yang telah melakukan amal jariah dengan melalui handphone. Sebab itulah perkara ini penting yang amat sangat. Apa dia tadi? Pengawasan, daripada penyakit-penyakit, serangan dari luar dan serangan dari dalaman sendiri. Begitu juga bandingan seorang itu dalam mencapai ilmu pengetahuannya. Apabila ia bertemu dengan kekotoran, yang mana bila bertemu dengan kekotoran, keserabutan, bila dah kotor, bila dah serabut, keserabutan telah datang, pengaruh tabiat badan kasar, maka terhalanglah ia daripada mencapai ilmu pengetahuan sepenuhnya. Bila serabut, bila kotor, masuk tak? Masuk tak? Tak masuk.
ajar ilmu macam mana pun tak masuk. Dengan istilah moden sekarang dia panggil apa? Tension. Jadi kena riliskan dulu tension tu, barulah boleh masuk. Kalau tidak, nak masuk macam mana? Itu dia. Baik. Dalam bahasa moden kata, relax bro. Relax dulu. Riliskan tension dulu. Bagikan fokus. Barulah ilmu tu akan masuk. Banyakkan gitu. Dia ada kaedah dan cara dia. Baik. Begitulah juga apabila pengaruh tabiat badan kasar yang kotor itu memenangi di atas cahaya akal yang matang seorang tadi, maka ia sentiasa dalam keadaan terstop. Dengan sendiri dia akan terstop daripada mendapat ilmu pengetahuan itu dengan sepenuhnya, sebab ada gangguan, ada halangan, ada kekotoran, ada keserabutan. Dengan sendiri. Dengan demikian menanggunglah dia dengan kepenatan belajar dalam sepanjang masa. Penat belajar bukan main tak faham-faham, penat belajar tak dapat ilmu, penat belajar tak faham-faham, penat belajar tak berjaya juga. Baik. Maka dalam kepenatan dalam masa ataupun seumur hidup pun ada. Itulah dia kita namakan dengan istilahnya ialah benak hati, ataupun orang panggil jenis hati benak, yakni payah menerima ilmu pengetahuan. Tetapi apabila seorang itu menang nur atau cahaya akalnya dengan nur hidayah daripada Allah, dengan pilihan daripada Allah, di atas pengaruh badan kasar yang kotor tadi, maka tak payahlah ia belajar dengan penat lelah yang banyak. Belajar sikit faham banyak, belajar sikit faham banyak. Hanya memadai dengan sekali belajar atau sekali menungan saja. Dengan menung aja dah boleh faham, dengan menung aja dah boleh jawapan, dengan menung aja boleh selesai masalah. Siapa yang selesai masalah tu? Allah. Baik. Kalau duduk macam tu, alhamdulillah lah boleh duduk macam tu. Baik. Tak payah berpenat lelah dengan begitu lama. Hanya memadai dengan sekali belajar ataupun sekali menung saja, sekali fikir saja. Maka datanglah kepadanya bercurah-curah ilmu pengetahuan. Kenapa? Kerana cahaya akal matang yang berakal itu boleh dapat atau menangkap ilmu pengetahuan yang banyak dalam satu saat tafakkur saja. Satu saat berfikir saja, bertubi-tubi ilmu masuk, ilmu datang. Itu dia. Biar dapat macam tu lah. Seronoknya kalau dapat macam tu. Ni bertahun-tahun belajar, tak ada benda pun. Allah. Dari dulu kini selama-lamanya macam tu lah bacaannya. Orang bukan main dah. Berbagai-bagai dah. Daripada biasa dah boleh tarannum. Daripada tak reti azan. Berbagai-bagai iramanya. Daripada satu lagu dah boleh berpuluh-puluh lagu dah. Ya. Kita kalau main bacaan rembah gitu juga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berpuluh tahun dah belajar macam tu juga. Tak berubah-ubah. Orang lain macam-macam dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nak tukar lagu lain lagi, tukar lagu lain lagi. Ha. Kita kena rembah gitulah. Pasal apa? Warna jenis benuk orang kata. Tak benuk macam mana? Lepas asar tidur. Lepas subuh tidur. Dah macam mana? Makan pula banyak. Makan banyak, minum banyak. Lepas tu cakap pun banyak. Main handphone pun banyak. Dah ilmu nak masuk macam mana? Sebab al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Takkan masuk pada hati yang banyak maksiat, pada fikiran yang banyak maksiat dan dosa. La yahdi lillati hiyal ma'asi. Dia tak akan bagi petunjuk dan hidayah kepada hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Itu dia. Jadi kena bersih waktu dulu. Bersih waktu dulu, barulah kita dapat. Sekali fikir, masuk bermacam-macam, bertubi-tubi, macam-macam ilham datang. Masya Allah. Macam itulah kita nak. Sebaliknya, akal yang gelap, yang tidak bercahaya atau benak itu tidaklah akan tercapai ilmu pengetahuan walaupun dengan belajar bertahun-tahun macam tu jugalah. Habis ikhtiar, habis usaha dah. Dari dulu siratal ladzina ngam-ngam tangangaihim, sekarang pun siratal ladzina ngam-ngam tangangaihim. Tak berubah-ubah. Pasal kita tak nak usaha dan ikhtiar. Disuruh usaha dan ikhtiar. Pagi-pagi ambil daun lalang, kokok lidah. Pagi-pagi cuba sebut an belajar jadi kata pula. An'am ngam an'am ngam. Jadi kena latih biar sampai lekat. Dah boleh dah. Macam tu. Contoh ya. Ada orang belajar sikit je, masya-Allah. Ya. Ada orang tu bertahun-tahun belajar tak ada apa pun. Baik. Sebab itulah Allah menawwir qulubana. Ya Allah, sinarilah hati kami ini dengan cahaya hidayah-Mu. Doakan begitu. Ya Allah, sinarilah hati kami ini dengan cahaya hidayah-Mu, cahaya petunjuk-Mu, cahaya taufik-Mu. Ya, barulah kita akan dapat keterangan demi keterangan yang mudah menangkap dan menerima ilmu itu. Dengan demikian teranglah kepada kita bahawa martabat mencapai pengetahuan seseorang itu ada bermacam-macam. Ada orang yang mendapat ilmunya dengan masa yang singkat, ada dengan masa yang lanjut, ada dengan berpenat lelah seumur hidup, ada dengan sekali tafakur atau sekali renung saja, dan macam-macam lagi ilmu masuk dan dapat. Allahu Akbar. Demikianlah huraian lanjut ilmu manusia biasa yang terdapat dengan ilmu pengajian Rabbani dari luar dan dari dalam. Sebab itulah kita kena bersih hati, bersih lidah, bersih fikiran daripada sifat-sifat mazmumah, memudahkan ilmu itu masuk. Yang belajar sikit dapat faham banyak, dapat pengertian banyak. Inilah dikatakan ilmu laduni. Nak macam itulah. Nak ilmu laduni ni. Belajar sikit, faham banyak, pikiran tajam, renungan tajam. Tu dia. Baik. Ni dok, Masya Allah. Jangan kata yang lain. Kadang-kadang kita ni dah lama beramal ayat kursi, tapi tak tahu pun tentang kisah ayat kursi dan penurunan ayat kursi. Sedangkan kisah ayat kursi ini, Masya Allah, semasa turunnya ayat kursi ini disebutkan bahawa luar biasa
Biasa Jibril alaihissalam bawa dan bertemu Muhammad. Dan kali ini bawa juga bertemu Muhammad juga, tetapi malaikat ikut iringi bersama dengan Jibril dalam menghantarkan ayatul kursi yang diperintahkan untuk disampaikan kepada Muhammad. Tapi ramai yang malaikat iring. Berapa ramai mengiringi ayatul kursi ini? 80,000 malaikat. Allahu Akbar. Ayat ini diturunkan ketika Nabi sedang berada di Madinatul Munawwarah. Dan Nabi memanggil sahabatnya, tukang tulis yang bernama Zaid bin Sabit. Wahai Zaid, tuliskan ayatul kursi ini. Di masa itu juga suasana iblis, syaitan, jin, jembalan kelang kabut, gelisah. Sebab ramainya malaikat turun, menyebabkan mereka berdebar-debar. Macam kita lah, tiba-tiba tengok penuh FRU. Mana? Debar tak? Mana ni ramai? Kau nak utuh dah. Blok-blok kita ni yang ramai sangat FRU ni. Betul tak? Hanya mari macam-macam dalam fikiran kita. Baik. Malaikat ramai yang menyebabkan jin, jembalan, hantu, syaitan, iblis resah dan gelisah. Lalu ketuanya panggil kumpul iblis, jin, syaitan, hantu, jembalan ini. Baik, panggil dan arahkan. Pergi kamu siasat apa yang berlaku sebenarnya. Siasat punya siasat didapati rupa-rupanya turunnya ayatul kursi. Masya Allah. Sampai terkejut, sampai kecut perut, sampai resah, sampai gelisah iblis dan syaitan ini. Allah. Nak cerita kata besarnya ayatul kursi. Dan pernah satu malam Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Dan malam itu juga Nabi diperlihatkan. Nabi diperlihatkan 3 cahaya pada 3 penjuru. Dan cahaya itu sangat luar biasa. Cahaya yang paling strong, paling power, paling hebat sekali ialah cahaya ayatul kursi. Dan cahaya yang kedua ialah cahaya surah Yasin. Cahaya yang ketiga adalah cahaya suratul Ikhlas. Masya Allah, Nabi tengok, ya, hebatnya cahaya. Ya, cahaya yang paling hebat itu cahaya apa itu? Wahai Jibril. Kata Jibril, itulah Muhammad, cahaya ayatul kursi. Allahu Akbar. Hebatnya. Dengan sebab itu banyak dalam hadis Nabi berkatakan tentang jangan tinggal setiap kali selesai sembahyang, bacalah ayat kursi. Bukan jangan tinggal kursi sandar tu lain. Jangan tinggal ayatul kursi. Itu dia. Ada depan kita tu kursi juga. Kursi sandar tu. Tak ada kaki tu. Baik. Ayatul kursi ini bermula dengan Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu mulanya ayatul kursi. Bukan wa ilahukum. Kalau wa ilahukum bukan ayat kursi lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard
wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itulah ayatul kursi. Baik. Dan ayat ini mempunyai 16 pasal dan kalimahnya mempunyai 50 kalimah. Hurufnya mempunyai 170 huruf. Lebih sedikit daripada huruf abjad bismillah. Huruf abjad bismillah lagi banyak. Berapa? 786 huruf abjad bismillah. Huruf abjad ayat kursi 170 ya. Ni dok tengok kedai India 78 persatuan ke? Bukan nombor persatuan lah. Itu nombor huruf rahsia bismillah lah. Baik, biasanya kedai-kedai India, restoran India 786 786. Baik. Jadi 786 itu adalah huruf rahsia bismillah. Baik. Begitu juga dengan rahsia pada pokok bidara dan daun bidara. Masya Allah, banyak sangat khasiatnya bidara ini. Yang mana disebutkan ya tentang khasiat bidara saja, Masya Allah, ya boleh mengusir jin hantu dengan kita gunakan, dengan kita ya blendkan buat jus ataupun buat minuman dan kita minum ya. Kita minum dan minum tu ingat, ya Allah, Engkau telah menjadikan sesuatu itu ada hikmah, ada rahsianya ya. Engkau lebih mengetahui bila ada kematian, maka daun bidara di antara daun yang penting untuk dimandikan jenazah. Kenapa tak guna daun lain? Kenapa daun bidara? Kenapa daun bidara, daun lain tak guna? Faham tak kat situ? Faham tak kat situ? Kenapa daun bidara, daun lain tak guna? Tak guna pun daun lain. Dan dalam Quran dan hadis sebut ya, di akhirat nanti ada buah yang luar biasa dalam syurga nanti. Buah itu namanya buah bidara, mempunyai 70,000 rasa. Dan setiap kali ya, tiap kali kita makan mamah saja 70 rasa, mamah pula 70 rasa lain pula, mamah pula 70 rasa lain pula. Satu biji 70,000 rasa. Allahu Akbar. Baik. Apa khasiatnya? Antaranya, nak tahu tak? Ini tanam bidara tak tahu, tak kerti nak guna. Buah pun tak makan. Pasal apa? Tak tahu. Bila tahu, barulah kita hargai dan guna. Baik. Daun bidara adalah penawar gangguan dan penawar bagi sihir. Blendkan dia, masukkan sedikit garam kasar, masukkan asam keping, baca Fatihah, baca ayat kursi, istighfar dan selawat. Ya Allah, jadikanlah daun bidara ini sebagai penawar yang boleh mengusir segala jin, syaitan dan penyakit. Macam tu juga kita nak makan yang bisa. Kan doa makan tu, Allahumma barik lana tu, ya Allah berkatilah rezeki kami tu. Bila baca doa tu, cakaplah dengan makanan kita nak makan ni. Makanan, aku nak makanmu, mu jangan makan aku. Begitu juga nak makan riang. Riang, aku nak makanmu ni, mu jangan makan aku. Benar doa gitu tak? Hantui banyak penyakit tu. Dia makan kita balik, beritahu kat dia, aku nak makan kau, jangan kau makan aku. Boleh faham tak? Lepas pada ni, cakap dengan makanan.
Doa keberkatan tu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh faham? Boleh? Ini doa. Allahu akbar. Saya minggu lepas saya cerita benda macam ni. Dia pun buat sungguh. Ustaz, mujarab lah. Dan mujarab apa? Yang ustaz ajar tu, kalau nak makan benda-benda bisa, cakap dengan dia. Lepas tu doa makan tu. Allahumma barik lana tu. Hei makanan, aku nak makanmu, mu jangan makan aku. Lepas tu baca doa berkat. Alhamdulillah. Selama ke ni tak bercakap dengan dia. Daging kambing ke apa ke tak kisah. Hei daging kambing, aku nak makan kau, kau jangan makan aku. Tak nak masalah. Baca je, bagi tahu bercakap dengan dia. Baik. Yang kedua, dalam bidara juga untuk memandikan jenazah. Ini banyak orang tahulah tentang mandi jenazah ni digunakan dalam bidara. Yang tiga, dalam bidaranya sebagai boleh menguatkan rambut bila kita jadikan sebagai shampoo. Blendkan dia, dia akan keluar buih putih, ya. Buih tu ambil buat sapu muka untuk tegangkan balik dan jadi muda kembali. Buih dia tu ambil buat sapu muka. Air dia tu boleh buat minum. Hampah dia tu boleh buat gosok badan dan gosok kepala. Allahu akbar. Lepas ni jangan lupa cari daun bidara, blendkan, minum. Boleh? Ni duk payah sangat. Dan dia boleh juga menghilangkan jerawat. Dan dia juga boleh menghilangkan bau darah haid bagi wanita. Bila dia minum selalu, darah haid yang kuat berbau itu jadi kurang baunya itu. Dan boleh membaiki balik peranakan wanita. Dan daun bidara ini juga boleh mempercepatkan proses penyembuhan luka-luka dan juga proses untuk pembuangan. Minum selalu, payah nak buang sangat, insya-Allah mudah buang. Ya. Dan dia juga boleh membantu dalam mencegah penyakit kencing manis. Ya, kencing manis diabetes, ya. Dan penyakit kencing manis. Dan begitu juga dia boleh boleh mengubati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan juga virus-virus, dia akan menyingkirkan. Tu dia. Tu daun bidara dan buah bidara tu. Makan. Ada yang baru ni saya buat satu rawatan. Ya, kita blendkan daun bidara semua sekali, satu jug dapat airnya. Suruh minum semua sekali. Saya tak boleh minum. Kalau saya minum, perut saya jadi meragam lah. Kata awak ni buat pasal lah. Mari kita sama-sama minum. Baca doa dulu. Awak ni kalau daun bidara payah nak minum. Daun janda cepat minum. Senyap dia. Bagi macam tu senyap dia pun. Kalau nak panggil saya berubat, ikutlah. Jangan tak dengar cakap. Saya tak akan datang dah kalau macam tu. Nak berubat tak nak berubat? Nak berubat. Minum. Minum habis gelas. Besok pembuangan bersih. Daging-daging yang kotor saat ni keluar, busuk berbaunya. Besok pagi telefon, Ustaz, saya dah seminggu tak buang, alhamdulillah bau busuknya, kotornya. Itulah degil sangat. Syaitan banyak lah badan kau tu. Jadi daun bidara menyingkirkan syaitan bersama dengan tai sekali. Inilah kadang-kadang begitulah. Balik nanti proseskan. Cari daun bidara, blendkan, masuk garang kasar, masuk asam keping, lepas tu minum. Yang baki lebih, taruhlah peti balik dalam botol. Minum. Amalkan minum daun bidara tu. Kalau ada buah lagi sedap lah. Buah bidara tu lagi sedap lah. Baik. Dan dia pula boleh ubat panas pada bibir kita yang pecah-pecah tu, berdarah tu.
Amalkan minum dari bidara dan ambil hampah dia saat ni, letakkan di bibir. Boleh membantu dalam masalah bibir pecah dan berdarah tu. Dan dalam bidara juga boleh mencegah pertumbuhan sel yang mati itu dengan cepatnya. Sel-sel yang mati disebabkan bakaran panah dan sebagainya dicepat. Sebab itulah kalau kita buat sabun, buat mandi, minum, dia akan kulit kita ni jadi bersih dan kulit kita ini boleh menyebabkan jadi tegang balik semula. Selamat mengamalkan daun bidara. Senang tu, mudah, tak payah sibuk dah beli-belilah dengan juh kat mana semua sekali, blend aja. Kat sini ada tak? Ada tak? Duk cerita pasal malam pula dah. Pokok kat sini ada? Dekat pasal malam? Dah ada kat belakang, ambil kat belakang tu. Kita blend, kita minum sama-sama ramai-ramai. Tu dia. Ambil daun dia, insya-Allah. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan ajarkan senaman sedikit. Kat lain saya dah ajarkan, sini rasa-rasa tak ajar lagi tak. Jadi kita ajarkan kat sini. Satu, senaman jantung. Yang kedua, senaman untuk sudu hati dan ulu hati kita, yang menyebabkan bila makan tersekat, terseduh, menyebabkan cari air cepat-cepat, sediakan air, kalau tidak lekat-lekat aja. Nanti saya akan tunjukkan. Sama-sama kita buat senaman ringan-ringan saja, tetapi boleh rasa sendiri dapat membantu menyelesaikan banyak masalah kita, insya-Allah. Dan akhir sekalinya, macam biasalah, oleh-oleh buah tangan rumah saya pun ada mari hari ni, lama dah tak marinya. Bawa dengan sata, kepuk tak ada dah, sata ada lagi, spray pun ada lagi, sawan lah, tak tahu rasanya ada tak banyak dah. Itu je. Jadi insya-Allah kita tutup dulu dengan doa, nanti kita sama-sama buat senaman, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta kal fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insya-Allah duduk belunjur semua sekali. Kita buat senaman sikit. Buat senaman sikit. Boleh nampak tak? Boleh nampak? Belunjur sikit, belunjur kaki ni. Belunjur kaki ni semua sekali. Okey, belunjur kaki ni, tangan kita ke depan, pegang kalau boleh, pegang macam ni. Baik. Kalau tak boleh, itu pun hujung, tak apa hujung. Baik. Okey, pegang kaki. Mula sekarang tarik nafas, tahan, jari tangan tarik jari kaki tolak jari tangan. Mula sekarang. Okey, lepaskan nafas. Okey, sekali lagi. Tarik nafas. Okey, tahan nafas. Okey, tangan tarik jari kaki, kaki tarik tangan. Okey. Tangan tolak kaki, kaki tarik tangan. Mula sekarang. Okey, lepaskan nafas. Lega rasanya. Tarik habis ni. Bawah ni. Okey, senaman jantung. Ni. Hak bawah ni, ibu jari ni, telah tengah ni, tolak masuk dekat dengan ni, ketua keting ni. Hak bawah ni tolak, hak atas relax gitu. Tangan macam ni, tarik nafas, tangan ke depan, tarik ke belakang. Depan, tarik belakang. Depan, tarik belakang. Depan. Ini gaji kayu zaman lama ni. Gaji kayu ni. Okey, lepaskan nafas. Tukar kaki. Ini sepepak jantung lah ni. Dah keluar angin dah. Ni. Okey, tangan, tarik nafas, tahan. Okey, mula. Dah mulai keluar angin dah. Okey, lepaskan nafas. 3. Yang seterusnya, pagi-pagi belum jalan kenderaan, wiper kena buka dulu, cucikan. Buka kaki. Tangan ke belakang satu, tak kat pinggang. Tangan ke depan, tak gini.
Wiper pun terangkat. Ni. Okey, mula sekarang. Wiper pun masalah lagi. Okey, tukar tangan. Mula. Okey. Dan sekarang kita mulakan kuat renang tangan. Okey, mula gini. Kaki macam ni. Okey. Mula. Ini untuk bahagian atas. 4 5. Pusing balik. 1 2. Ni tangan ni. Jangan genggam, tolak, lepaskan. Lepaskan semua. Jangan genggam lagi. Macam tu. Tengok saya buat ni. Okey. 5. Sekarang dapat sikit, kecil sikit. Ya. 1. Belakang tu kan belaga. Belaga tu, sendi belakang tu. Orang belikat belakang belaga. 4 5. Pusing balik. 1 2 3 4 5. Okey, sekarang buka kaki sikit. Tangan ni kanan pegang urat bawah ketiak kiri. Dia ada urat. Pegang saja, tak saja. Tangan kiri ke kaki kanan. Kepala pusing ke kanan. Okey, tengok ni. Tengok ni. Okey, 1 2 3. Ni 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tukar tangan. Tangan ni pula. Kiri pegang kanan. Kepala pusing kiri. Tangan kanan ke kaki kiri. 1 2 3 4. Tinggi lagi. Tangan tinggi lagi. 8 9 10. Alhamdulillah. Warna ni paper tree. Bangun. Bangun Las. Tengok buat. Kaki angkat. Ni. Turun.